Utamakan keselamatan. Meningkatkan kesedaran terhadap keselamatan diri sendiri dan rakan-rakan kerja. Mengikut langkah-langkah kerja yang selamat. Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan. Menggunakan jentera dengan cara yang selamat. Menggunakan alat pelindungan peribadi yang sesuai. Menjaga kebersihan dan aturan barang yang kemas. Sila menonton video-video berikut. Taklimat dan pendidikan bagi pekerja baru bahagian 1. Topik bahagian 1. Pesana binaan dan peralatan pelindungan peribadi. Kedua, keperluan operasi keselamatan dan kesihatan. Yang pertama, pesana binaan dan peralatan pelindungan peribadi. Pertama, kesedaran tentang polisi keselamatan, kesihatan dan alam sekitar. Polisi keselamatan, kesihatan dan alam sekitar. Kedua, pastikan kesahihan dan ketulinan dokumen yang dihantar. Dokumen perlu dihantar kepada pesaincas sebelum sesi induksi bermula. Dokumen-dokumen yang perlu dihantar adalah seperti berikut: pasport, permit kerja yang sah, kad hijau CIDB. Pelekat induksi akan diberikan kepada pekerja selepas sesi induksi dan perlu ditampal pada topi keselamatan. Ketiga, pekerja yang ingin memasuki tapak bina mesti mempunyai pas keselamatan yang sah. Pekerja perlu menunjukkan pas keselamatan pada pengawal keselamatan ketika memasuki tapak bina. Pas keselamatan perlu disimpan pada setiap masa. Keempat, patuhi prosedur kecemasan sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Jika berlaku sesuatu kecemasan atau kebakaran di tempat kerja atau anda mendengar arahan berkumpul, anda dikehendaki berjalan dengan keadaan selamat dan berkumpul di kawasan perhimpunan kecemasan yang telah ditetapkan. Sila berkumpul mengikut kumpulan atau syarikat anda bekerja. Kelima, mengambil bahagian dalam program yang dijalankan. Program-program yang dijalankan adalah seperti berikut: latihan kebakaran, program gotong royong, kursus-kursus dan lain-lain latihan. Keenam, laporkan sebarang kemalangan atau kejadian berbahaya kepada pesaincas dengan kadar segera. Laporkan kepada pesaincas dengan kadar segera jika anda atau rakan anda mengalami kemalangan atau anda melihat keadaan tidak selamat atau tumpahan bahan kimia ataupun kebakaran yang berlaku di tempat kerja anda. Ketujuh, pakai pakaian yang bersesuaian dan alat pelindungan diri yang diperlukan dengan betul. Peraturan-peraturan pemakaian di tapak bina adalah seperti berikut. Anda mestilah memakai baju lengan panjang, topi keselamatan, vest keselamatan, kasut keselamatan, abah-abah. Anda hendaklah menggunakan abah-abah yang mempunyai 2 penyangkut sahaja semasa bekerja di tempat tinggi yang melebihi 3 meter. Penggunaan alat-alat pelindungan diri tambahan juga diperlukan, seperti sarung tangan,
pelitup muka, kacamata keselamatan, perlindungan pendengaran, pelindung muka bagi kerja-kerja mengimpal. Ia bergantung kepada jenis kerja dan hazard di tempat kerja. Perlu juga diingatkan adalah pemakaian tali di bawah dagu adalah wajib. Bahagian 2. Keperluan operasi keselamatan dan kesihatan. Pertama, kerja-kerja yang memerlukan kompetensi hendaklah dilakukan oleh pegawai yang diberi kuasa sahaja. Kedua, jentera atau peralatan atau alatan mestilah diperiksa dan ditampal pelekat sebelum digunakan. Pemeriksaan pada jentera. Pemandu lori dinasihatkan supaya tidak turun daripada kenderaan sewaktu penghantaran barang ke tapak bina. Jika perlu pemandu lori untuk turun dari kenderaan beliau, semua pekerja dinasihatkan untuk tunggu pada jarak yang selamat sehingga pemandu kembali ke dalam kenderaan beliau. Ini untuk mengelakkan kebolehjangkitan COVID-19 di tapak bina sewaktu penerimaan barang. Ketiga, alat mengimpal mestilah disambung ke bekalan kuasa sendiri. Bagi kerja-kerja mengimpal, anda hendaklah menggunakan set generator. Anda tidak dibenarkan menggunakan papan agihan elektrik. Keempat, permit kerja bagi aktiviti yang berisiko tinggi. Bagi kerja-kerja yang memerlukan permit kerja adalah seperti berikut. Kerja di ruangan terkurung, hot work, kerja di tempat tinggi, pemasangan DB, pengujian dan pentauliahan bekalan kuasa, aktiviti mengangkat. Kelima, pitasan fuse, pendawaian terdedah, penggunaan soket dan peralatan rosak adalah dilarang sama sekali. Pendawaian yang dilarang adalah seperti berikut. Pitasan fuse, pendawaian terdedah, penyambungan tidak sah. Keenam, tiada sambungan atau pengubahsuaian yang tidak sah di papan agihan elektrik. Ketujuh, kabel elektrik hendaklah ditinggikan dari tanah atau lantai. Kelapan, kerja yang tidak dapat dicapai dengan tangan atau melebihi ketinggian pekerja harus menggunakan walking platform. Berikut adalah walking platform yang selamat untuk digunakan. Periksa komponen-komponen pada walking platform tersebut sebelum menggunakannya. 9. Tangga mestilah diperiksa oleh peseincas sebelum digunakan.
Penggunaan tangga yang melebihi 2 meter perlulah menutup 2 langkah di atas, manakala di bawah 2 meter perlulah menutup 1 langkah di atas. Sistem badi juga diperlukan ketika pekerja bekerja di atas tangga. Sepuluh. Permukaan terbuka mestilah ditutup dengan kepingan kayu dan dihadang. 11. Dilarang membuka penghadang atau komponen perancah. 12. Setiap objek tajam perlulah ditutup dengan end cap. 13. Tiada halangan untuk laluan kecemasan dan tangga. 14. Taklimat dan pendidikan bagi pekerja baru bahagian 2. Topik bahagian 2. Disiplin kerja, kebersihan dan kekemasan. Disiplin kerja. Pertama, kehadiran ke taklimat keselamatan harian adalah wajib. Kedua, patuhi prosedur kerja yang betul dan semua papan tanda amaran. Ketiga, tidak dibenarkan merokok atau mengisap vape semasa bekerja. Merokok hanya dibenarkan di kawasan yang telah dikhaskan. Sila pastikan putu rokok dibuang di dalam tempat yang telah disediakan. Keempat, pembakaran terbuka adalah dilarang. Kelima, dilarang membawa masuk minuman beralkohol atau ubat-ubatan yang terlarang. Keenam, dilarang membawa masuk botol minuman plastik atau bungkusan minuman ke dalam tapak bina. Ketujuh, gunakan tandas yang telah disediakan. Pastikan tandas sentiasa berada dalam keadaan bersih. Bahagian 4. Kebersihan dan kekemasan. Pertama, bersihkan tempat kerja masing-masing sebelum meninggalkan tempat kerja. Gunakan sistem 5S: sisil, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal. 1. Sisil. Sisir barang yang tidak diperlukan di tempat kerja dan buangkannya secara sistematik. 2. Susun. Susun barang yang diperlukan dengan teratur supaya ianya mudah diambil untuk digunakan. 3. Sapu. Bersihkan tempat kerja dengan rapi supaya tiada sampah dan habuk ditinggalkan. 4. Seragam. Pastikan seluruh tempat kerja sentiasa kemas dan bersih mengikut peraturan. Inilah contoh tempat kerja yang seragam. 5. Sentiasa amal.
Amalkan sistem 5S secara berterusan sehingga ia menjadi budaya. Kedua, pekerja perlu melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong mingguan. Ketiga, laluan kediri perlu bersih tanpa halangan. Keempat, dilarang meletakkan barang atau alatan di atas perancah tanpa pengawasan. Kelima, elakkan dari menyimpan barang-barang yang tidak digunakan di dalam bangunan seperti sampah, minyak atau bahan kimia, kotak, plastik, di mana ia boleh menyebabkan kebakaran. Taklimat dan pendidikan pekerja baru bahagian 3. Topik bahagian 3. Kenderaan dan jentera. Keperluan bagi perancah. Pemeliharaan alam sekitar. Kenderaan dan jentera. Pertama, had laju di dalam kawasan tapak mestilah tidak melebihi 10 km per jam. Kedua, kenderaan yang keluar dari tapak bina perlulah dibersihkan, terutama bahagian tayar. Ketiga, patuhi had muatan kenderaan atau jentera yang telah ditetapkan. Keempat, pengawal lalu lintas diperlukan sewaktu menurunkan atau memunggah barang-barang. Kelima, sediakan penghadang sementara atau papan amaran bagi operasi yang melibatkan jentera. Bahagian 6. Keperluan bagi perancah. Pertama, tandakan dengan tanda pengenalan yang jelas pada perancah semasa masuk ke dalam tapak bina. Kedua, perancah perlu diisytiharkan ketika masuk dan perlu meminta kebenaran untuk dibawa keluar. Berikut adalah cara-cara membawa masuk barang atau perancah ke dalam tapak bina. Anda persilah mengisi Material Equipment Incoming Declaration Form, di mana anda mesti mendapatkan tanda tangan daripada person in charge yang bertugas dan seterusnya tanda tangan pengawal keselamatan. Isikan detail-detail barang yang hendak dibawa masuk. Begitu juga bagi tujuan untuk membawa keluar barang-barang anda. Sila isikan Material Tool Equipment Exit Pass. Isikan detail-detail barang-barang yang hendak dikeluarkan. Anda juga perlu mendapatkan tanda tangan daripada person in charge dan security yang bertugas sebelum barang anda dibenarkan keluar. Ketiga, pemasangan perancah perlulah diselia oleh orang-orang kompeten atau terlatih sahaja. Keempat, perancah yang melebihi ketinggian 4 meter
dan perancah boleh ubah perlulah diperiksa pada setiap minggu. Kelima, nama syarikat dan nombor telefon peseincas perlu dipamerkan pada perancah boleh ubah. Berikut adalah contoh pemasangan tanda pada perancah boleh ubah. Ketujuh, pemeliharaan alam sekitar. Pertama, maklumkan kepada peseincas bagi sebarang penggunaan bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan mestilah didaftarkan di dalam borang Chemical or Material Register. Seterusnya, anda perlu berhubung dengan peseincas bagi cara-cara penyimpanan. Pastikan terdapat label yang bersesuaian ditampal pada bekas yang berisi bahan kimia atau minyak. Kedua, lembaran data keselamatan perlulah diserahkan kepada peseincas terlebih dahulu. Ketiga, sisa pembinaan atau bahan buangan berjadual perlulah dilupuskan mengikut ketetapan Jabatan Alam Sekitar. Keempat, alas perlu disediakan di bawah mesin seperti set generator, mesin pembengkok besi, mesin pemampat udara. Ia bagi tujuan mengelakkan tumpahan minyak berlaku. Sekian, terima kasih. Selamat bekerja.